Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 14 hari bulan Februari. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke segmen dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah hadir dalam rancangan Markas Puaka pada malam ni dan juga kepada semua moderator-moderator yang bertugas pada malam ni. Jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Amy Fitri. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, nama saya Amy Fitri, berumur 24 tahun dan berasal daripada Kuala Kerai tapi kini menetap di Tumpat, Kelantan. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penceritaan kisah misteri lemas di Kuala Kerai pada tempoh hari. Jadi kali ini pengalaman ni berlaku ketika dah dewasa yang berlaku dekat kampung juga. Jadi adik saya ni ada banyak tau dia bela kucing. Ada kucing sendiri, ada kucing liar yang datang dan sekarang kucing tu dah jadi belaan dia sendirilah. Jadi pada satu malam tu kita orang tengah makan malam bersama ahli keluarga yang lain. Tengah syok-syok makan, minum air, bergelak ketawa, bersembang dan sebagainya. Dan secara tiba-tiba kita orang terdengar macam bunyi kucing seakan-akan sedang bergaduh dekat atas atap rumah zinc ni. Jadi adik saya ni macam risaulah. Takut kucing tu jatuh ke tanah ke kan, takut sakit pula. Jadi adik saya ni dia sanggup berhenti makan dan rela untuk pergi panjat atap dengan tangga. Walhal kita orang semua dah tegah dah ni kan, supaya cakap makanlah dulu kan, lepas dah makan nanti pergilah tengok kan. Tapi dia tetap keras hati juga. Jadi pada waktu tu ayah saya cakap kat saya, Mi pergi ikut adik kan, tengok kan apa benda dekat atas tu, kan adik jatuh ke apa susah pula. Okeylah. Jadi sewaktu saya tiba dekat tempat adik saya tengah memanjat tu, secara tiba-tiba dia menjerit dan terus jatuh daripada tangga. Nasib baiklah, orang kata keadaan tu tak berapa nak tinggi sangat dan tak adalah orang kata kecederaan yang serius berlaku pada adik saya ni. Jadi saya pun terus rapat dekat adik saya dan lihat keadaan adik saya ni dengan muka dia yang pucat lesi. Lepas tu dia menggigil. Dan bila tengok adik, dia ni macam dalam keadaan yang ketakutan yang teramat sangat. Jadi saya pun tanya dekat dia, "Dek, kau ni kenapa dek?" Kan? Dia diam aja. Tapi pada waktu yang sama, dia tunjukkan jari dia dekat atas atap. Jadi pada waktu tu saya pun okeylah, teruskan memanjat tangga, bertemankan lampu zuluh masa tu. Dan bila saya sampai dekat atas, ternyata masih ada 2 ekor kucing dalam keadaan yang mengembang bulu dia tau. Tapi diorang ni bukanlah bergaduh. Diorang bukan bergaduh antara satu sama lain. Sebabkan kedudukan diorang ni ataupun kedudukan kucing ni berada agak jauh antara satu sama lain. Jadi bila saya dah suluh kucing yang pertama saya suluh kucing yang kedua. Ternyata reaksi kucing-kucing ni dalam keadaan seperti kucing yang sedang marah ke arah sesuatu ataupun takutkan ke arah sesuatu. Dan kepala dua-dua ekor kucing ni memandang ke arah satu tempat yang sama bis. Jadi saya pun suluh lah dekat tempat kucing yang tengah memandang ni, saya pun suluh. Dan bila saya suluh, apa yang saya nampak elok berbungkus dengan muka yang hitam. Betul. Sebentuk ataupun seekor pocong betul-betul berdiri dekat atas bumbung atap zinc ni. Dan dia berdiri dekat sambungan atap zinc tu. Jadi bila saya nampak, astagfirullahalazim. Saya pun terus turun daripada tangga dan saya terus bawa adik saya masuk ke dalam rumah dalam keadaan yang terkubur gapah ni. Jadi bila ditanya, mak dengan ayah saya bertanya dekat saya apa benda yang dah jadi, saya pun ceritakanlah kat diorang apa benda yang jadi. Habis satu rumah kecoh malam tu.
Daripada mana datangnya pocong tu, datang hinggap dekat atas bumbung rumah pun tak tahulah. Memang tak tahu adakah belaan orang ke, sesat ke, wallahualam. Jadi Abang Fiz, terima kasihlah kalau katakan cerita ni dipilih, dan mohon maaf sekiranya penceritaan saya ni kurang jelas ataupun tersalah eja. Maklumlah kan, orang Kelantan tak pandai cakap KL. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang pertama. Kisah yang dikongsikan oleh Amy Fitri dengan kisah dia berjudul Pocong Atas Bumbung. Pocong atas bumbung dia macam. Tapi dia kata kan, dia jumpa tu dengan berbungkus dengan muka yang hitam seram Dia seram sebab apa? Yalah, kita panjat bumbung, bajet kita nak cari kucing kan. Cari kucing, nampak pula pocong kat situ. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan. Dia ada dua pengalaman. Kisah ni dia ada dua pengalaman. Kisah yang dikongsikan oleh Iza. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini adalah pengalaman Khamis malam Jumaat saya masa dekat Hospital Sungai Buloh beberapa tahun yang lepas. Jadi pada waktu tu ingatkan dapat masuk ward dekat bangunan baru, rupa-rupanya kena hantar dekat ward kayu lama, tempat pesakit kusta. Kan? Yang mana yang tahu, tahulah. Tak adalah seram, tak tahulah seram ke apa ke, tapi saya punya seram ni, dia sampai macam termimpi-mimpi tau, 2 malam dekat rumah masa tu. Jadi nak dijadikan cerita, saya terjaga sebabkan rasa macam nak terkencing dekat dalam ward pada waktu tu lah. Jadi tengok dekat jam handphone masa tu lebih kurang dalam pukul 3.45 pagi. Subuh jauh lagi. Dah lah gelap gelita, lampu semua tutup. Jadi saya pun okeylah, sambung, orang kata sambung tidur-tidur ayam sambil menahan rasa nak terkencing ni. Dan baru dapat terlelap sekejap, saya terdengar ada suara perempuan panggil. Hey. Jadi saya pun buka mata. Siapa pula panggil? Lepas tu saya diam, saya cuba untuk tidur balik. Dan sekali lagi saya dengar. Hey. Bila saya buka mata saya, tu saya tengok, apa benda tengah berselubung kat dalam kain putih ni? Benda berselubung dalam kain putih tengah goyang-goyangkan katil orang sebelah. Sudah cakap. Lepas tu, benda tu berpaling dan berjalan pergi ke belakang ward. Macam siapa ni kan? Lepas tu saya dengar macam ada orang tolak troli dalam pukul 4 pagi. Mana ada orang ataupun mana ada nurse tolak troli dalam keadaan gelap-gelap macam ni? Kesudahannya sampai ke subuh saya tak tidur, berselubung dalam selimut. First time nampak benda macam ni, mau tak takut. Jadi nak dijadikan cerita, pagi tu lepas dah bangun, saya pun tegurlah akak dekat katil sebelah. Kak. Kak, malam tadi akak tak boleh tidur ke? Ada nurse datang jumpa akak ke malam semalam? Jadi saya pun ceritalah dekat akak apa benda yang saya nampak. Dan akak dekat katil sebelah dia pun cakap, itulah, semalam akak dengar juga kan orang duk cakap he ni tu. Lepas tu katil akak terasa macam bergoyang. Tapi akak buat tak tahu je lah, akak tak berani nak tengok. Jadi nasib baiklah Fiz, kejadian tu jadi malam terakhir dekat hospital. Esoknya tu saya dapat discharge. Kalau tak, memang saya lari daripada hospital. Jadi Fiz, bila dah balik rumah apa semua ni, 2 malam tidur dekat rumah asyik mimpi pasal hantu je. Sampaikan tak boleh nak tidur betul-betul. Malam kedua tu lagi mengelupuh Fiz. Rasa macam bahu kena cuit masa tengah tidur.
Masa tengah tidur terasa macam ada orang cuit bau. Jadi bila buka mata, bila terjaga, nampak macam kelibat. Entah, perasaan aja kot. Tapi the next day tu memang dah tak boleh tahan lah. Penat tidur-tidur ayam dalam keadaan ketakutan ni. Maka keluarga saya pun bawa lah saya pergi ke pusat perubatan Islam Darusshifa yang berada dekat Bangi tu. Dan alhamdulillah, lepas berubat siang dekat dekat pusat perubatan tu, malam tu saya boleh tidur macam biasa sampailah sekarang. Dan ustaz tu pun ada cakap, masa dia dah habis berubat tu, ustaz tu cakap memang benda tu mengikut balik, kan? Dan alhamdulillah terus okey lepas tu. Itu pengalaman yang pertama, Fiz. Dan pengalaman yang kedua ni pula, semasa dekat UiTM Pematang Pauh. Waktu ni saya baru je pulih daripada kena histeria. Memang ada rawatan susulan dengan Darusshifa sebab teruk saya kena pada waktu sekolah menengah tu. Tapi tak sangka pula lah kan, benda ni boleh berurang balik. Jadi malam tu, lebih kurang dalam pukul 12 malam, saya dengar ada orang baca Yasin beramai-ramai dekat satu bilik. Badan memang rasa panas melampau ni, Fiz. Tak senang duduk saya dibuatnya. Dan waktu ni, antara saya sedar ataupun tak, tapi masih waras lagi untuk ingat apa yang terjadi. Jadi lepas pada tu, saya dah tak tahu apa benda yang jadi dah. Sedar-sedar dah pukul 2.30 pagi, mak ayah saya datang ambil saya nak bawa balik. Jadi dekat pintu sewaktu mak saya masuk, saya masih ingat lagi, saya nampak ada seorang lelaki berjubah putih betul-betul berdiri dekat belakang ayah dan juga mak pada ketika tu. Waktu tu ayah dekat luar pintu, sebabkan bilik perempuan kan, dan saya nampak kelibat lelaki berjubah putih ni. Jadi bila dah sedar time tu, waktu kita orang nak on the way balik ke rumah, dekat dalam kereta, saya pun tanya ke ayah, Ayah, masa tu ayah tengah bawa kereta kan, Ayah, ustaz mana yang datang tadi? Kenapa dia tak masuk tadi? Jadi soalan yang saya tanyakan tu membuatkan ayah yang tengah drive dengan mak dekat sebelah macam jadi cuak menggelabah tau diorang ni. Dia kata, ustaz? Dia kata, ustaz mana yang kau cakap ni? Mana ada ustaz? Jadi Fiz, kata ayah, mak datang dengan ayah dengan warden lelaki seorang kan? Itu pun pakai baju hitam. Mana ada ustaz? Jadi Fiz, sampai sekarang saya tertanya-tanya tau, siapa lelaki yang saya nampak pada malam tu? Lelaki berjubah putih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Izzah. Dengan kisah dia yang pengalaman pertama dia adalah katil hospital, dan pengalaman kedua dia adalah ustaz jubah putih. Okey, seram yang dekat hospital Kusta tu ataupun hospital Sungai Buloh tu seram kan. Kalau awak kena panggil macam tu, macam mana? Tengah-tengah malam kan, tengah-tengah lepak terdengar, seram Okey, nanti kejap lagi kalau ada masa, kejap lagi saya ceritakan apa yang berlaku pada diri saya semalam. Tapi itu sekejap lagi lah. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Naj. Dia kata, Assalamualaikum dan hai kepada Hafiz dan juga kepada semua para pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ini saya mulakan kisah saya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fiz, saya nak kongsi pengalaman seram sewaktu berumur 8 tahun di kuartus tentera yang terletak berhampiran dengan orang asli Iban Sarawak. Waktu tu ayah saya ni seorang tentera, tapi sekarang dia dah pencen lah kan? Jadi ayah dengan ibu berasal daripada Perlis dan saya pula dilahirkan di Hospital Sri Aman Sarawak. Dan lepas tu barulah adik-beradik saya menyusul. Jadi Fiz, macam kita semua tahu, dekat Sarawak ni waktu petang memang macam waktu senja kan? Apatah lagi waktu malam kan, confirm gelap. Jadi waktu tu saya dengan adik-adik, masa tu 4 beradik, tengah tengok kartun lah masa tu dekat TV. Dan masa tu abah dengan mama tengah bersiap nak ke pekan, nak pergi beli makanan. Kalau tak silap saya, diorang nak ke pasar lah. Tapi kita orang masa tu tak ikut sebab kan ialah dah malam kan.
Lagipun tak ada apa yang nak dirisaukan sebabkan tinggal di kawasan camp kan, orang sekeliling sentiasa ada. Jadi pada waktu tu ayah pun pesan, Along, nanti jangan lupa kunci pintu, tingkap semua tu tutup, jangan main air, jangan main api, jangan main dekat beranda dekat belakang tu. Jadi walaupun kita orang 4 beradik ni, tapi kita orang ni tak lakal, tak buas, tak lasak. Jadi senang untuk saya handle adik-adik saya yang ditinggalkan ni. Dan sempat jugalah saya mengirim kepada mak dan juga mama, kepada ayah dan juga mama, anak patung Barbie sebelum mereka berdua keluar pergi ke pasar untuk membeli makanan. Jadi lebih kurang dalam selang 5 minit macam tu, kami gantikan cerita kartun dengan cerita Bollywood yang dipasang pada pita pemain video zaman-zaman dulu, videotape lah, VHS. Biasalah cerita Bollywood ni, mendayu-dayu lagu dia kan, dengan tarian-tarian dia sambil menyanyi, membuatkan adik saya, Alang dan juga Uda masuk tidur lebih awal. Dan waktu tu lebih kurang dalam pukul 9 lebih lah, 9 lebih malam. Jadi tinggal je lah saya dengan adik saya si Angah ni. Dan kita orang dua ni layan je lah, layan dia cerita Bollywood tu. Dan secara tiba-tiba si Angah ni mengadu kat saya, Along, Angah rasa takut lah, Long. Tapi apa benda yang dia takutkan pun saya tak pasti. Dan cerita yang dipasangkan dekat videotape tu pun bukannya cerita hantu. Along, apa dia orang tengah tengok cerita Bollywood ni kan. Along, Angah rasa macam ada orang mengintai dekat tingkap tu lah, Long. Macam nampak bayang-bayang aja. Sudah. Jadi bila Angah cakap macam ni, saya pun jadi takut. Tapi pelik jugalah, siapa yang nak mengintai waktu malam-malam macam ni? Lagipun kita orang ni budak-budak, tak mungkin penceroboh. Duduk dekat dalam camp ni memang terkawal bis, bukan mudah nak masuk keluar. Lagi-lagi rumah kami ni merupakan blok dekat tingkat 1. Tapi disebabkan ingat pada pesan ayah dan juga mama, kalau katakan ada orang datang, buka pintu sikit untuk intai siapa kat luar tu. Jadi saya pun bangun. Saya bangun untuk pergi tengok lah. Angah pula duduk dekat tepi tu tengah risau kan, kalau lah tiba-tiba ada orang masuk rumah ke apa kan. Tapi dalam keberanian tu, masih lagi takut sebenarnya, Fiz. Dan saya tanya lagi sekali ke Angah, Angah, apa benda yang kau nampak ni, Angah? Along, nampak macam bayang-bayang macam putih-putih gitu, Long, tinggi. Lepas tu macam bongkok badan dia. Sebab benda tu macam nak tinjau-tinjau dekat dalam rumah kita. Jadi Angah punya description pada ketika tu meremang juga bulu roma, bis. Tapi gagahkan diri juga. Saya tetap nak pergi buka pintu, nak tengok siapa dekat luar. Dan Angah pada waktu tu berada dekat belakang. Jadi saya suruh Angah jaga pintu supaya tak tertutup. Angah, kau duduk sini, kau jaga pintu, jangan bagi pintu tu tutup tau. Dan saya pula nak keluar untuk tengok cepat-cepat dekat luar, kemudian patah balik masuk ke dalam rumah. Itu plan asal. Maknanya buka pintu, saya keluar, saya tengok, lepas tu saya cepat-cepat masuk balik. Itu plan asal dia. Jadi saya macam Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun buka pintu cepat-cepat, buka pintu, jengukkan kepala kat luar, pandang kiri, pandang kanan, tak ada siapa. Dan rumah kita orang ni adalah rumah kanan yang paling hujung, dekat dengan tangga. Rumah jiran ada yang kosong, sebabkan tuan rumah dia balik ke kampung. Jadi pada waktu tu saya keluarkan badan saya, menghala ke keluar, pandang ke kiri, pandang ke kanan, tak ada orang. Dan saya keluar menghala ke beranda untuk tengok blok depan. Bila saya tengok dekat bahagian blok depan, terus senyap, sunyi alam pada ketika tu. Saya dah keluar tengok, tak ada orang. Angah, tak ada orang pun. Angah ni mesti ngantuk ni, Angah. Tu yang Angah nampak benda-benda pelik tu. Tak Long, Angah tak mengantuk, Long. Angah memang nampak jelas warna putih, Long. Jadi pada ketika tu saya toleh ke kiri lagi sekali. Saya toleh ke kiri ke arah rumah jiran saya. Dan kali ni saya ternampak ada lembaga putih sedang duduk dekat kerusi luar dekat rumah jiran tu. Dan bentuk dia sama macam apa yang Angah maksudkan. Cuma kain putih tu membaluti seluruh badan dia. Bila tengok, pocong ke tu?
Dan pada ketika tu saya memang langsung tak boleh nak bergerak. Dan Angah pula dah mula panik. Panggil saya berkali-kali disebabkan saya terjegat aja kat pintu. Kata, Long, Along, Along. Dalam masa yang sama, Fiz, dengan perlahan-lahan lembaga tu tolehkan kepala dia yang hitam legam ke arah saya, Fiz. Dia toleh. Dia toleh macam tu kan. Jadi bila dia tulis, saya macam, Ya Allah, Ngah, cepat masuk Ngah. Masa tu saya menjerit sambil-sambil saya berlari masuk ke dalam rumah. Angah pula terkejut, terus panik. Dan kita orang terus kunci pintu rumah. Dia punya menggelabah pada waktu tu, Fiz, jangan cakap lah kan? Jadi si Angah ni pula tak menyabar-nyabar kan? Bertalu-talu tanya soalan, Long, kenapa Long? Kau nampak apa Long? Long, kau nampak apa Long? Tak ada. Ada burung hantu besar dekat depan rumah jiran tu kan? Jadi pada waktu tu saya pun pujuklah Angah masuk ke bilik untuk basuh kaki dan rehat dekat bilik tidur sementara menunggu ayah dengan juga mama pulang daripada kedai membeli makanan. Jadi lebih kurang dalam pukul 10 macam tu, on time dalam pukul 10 diorang pun sampai. Jadi abah pun sempatlah menghulurkan patung babi yang saya request ni. Nasib baiklah saya tak pengsan dekat luar rumah pada ketika tu. Kalau tak tahulah apa jadi dekat adik-adik saya dekat dalam rumah ni. Sampai sekarang saya tak cerita pun pada mama dan juga abah tentang apa benda yang saya nampak pada malam tu. Dan itu adalah kali pertama saya nampak pocong di Kamp Parit Seriaman, Sarawak. Terima kasih, Fiz, kerana sudi untuk bacakan kisah saya ni. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Naj. Dengan kisah dia berjudul Kamp Tentera Parit Seri Aman. Nama dia Naj Naj apa? Najwa. Selalu macam tu lah kan. N-A-J, Naj. Nama famous dia Naj kan. Nama penuh dia mungkin Najwa kan? Najiha. Pandai-pandai je saya. Okey, kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat. Kisah yang dikongsikan oleh Sophie. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Cip, memandangkan saya ni susah nak tidur malam, jadi saya karangkanlah satu kisah seram pendek yang berlaku pada sekitar tahun 2019 yang berlaku di rumah keluarga yang kita orang menetap bersama. Jadi nak berikan gambaran, rumah ni sekadar rumah teres 2 tingkat yang terletaknya di bahagian end lot. Jadi malam tu kita orang sekeluarga keluar menyambut hari jadi mak dan pulang sedikit lewat. Jadi bila kita orang balik ni, memang tabiat saya ni memang suka lepak-lepak dekat ruang tamu sampailah lewat malam. Jadi dekat ruang tamu ni, ada TV dan juga ada sebuah katil single yang rapat ke dinding sliding door ataupun yang rapat ke sliding door kan? Ada katil single kat situ. Jadi waktu tu saya baring dekat katil single yang mana membelakangkan sliding door lah kan? Dan ayah pun ada baring dekat lantai beralaskan tilam. Tapi ayah macam biasalah tak sampai 5 minit dia dah hanyut dulu disebabkan perut dah terlampau kenyang. Jadi disebabkan perut saya pun full, mata saya pun dah mula berat tau. Dan mulalah nak tertidur pada ketika tu. Tapi disebabkan lampu ruang tamu masih lagi menyala, kadang-kadang mata saya ni terbuka balik. Lepas tu mamai balik, lepas tu buka balik. Lepas tu tengah baru nak tertidur, tiba-tiba terdengar kan? Macam ada bunyi ketukan dekat cermin tau. Tapi dalam keadaan macam tu, telinga saya ni memang dengar lah benda tu, sangat jelas saya dengar kan? Sampaikan saya terjaga.
Dia seolah-olah bunyi ketukan tu menggunakan jari ataupun kuku, betul-betul dekat belakang saya, iaitu pintu sliding door ni. Dan bunyi itu seakan sama paras dengan saya tengah baring ni. Bunyi tu macam rendah lah bunyi dia. Bunyi sama paras. Jadi bila saya dengar bunyi mata saya terus segar bugar masa tu. Jadi dalam ruangan yang macam tu, saya pun seluk tangan saya dekat bawah bantal untuk ambil telefon. Dan jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Memang elok lah tu. Belum solat isyak lagi pada waktu tu. Mungkin benda tu datang nak kejutkan saya lah kot, sebabkan saya lupa solat. Tapi memang tak berani nak toleh ke belakang ataupun nak toleh ke sliding door. Jadi saya pun terus bangun dan saya pun nyalakan lampu telefon. Dan saya tak pasti siapa yang tutup lampu pada malam tu. Aku cakap, gelap kan rumah kan? Jadi saya nyalakan lampu telefon. Dan saya pun terus naik ke bilik, solat dan terus tidur. Jadi keesokan harinya tu, saya keluarlah dengan mak dan juga adik-adik. Dan mak pada ketika tu tengah memandu adik kecil saya dekat depan, manakala saya dengan adik seorang lagi duduk dekat passenger seat belakang. Jadi pada ketika tu, masa saya tengah duduk dekat seat belakang ni, saya pun berbisiklah pada adik dekat sebelah saya ni. Dek, kau nak tahu tak? Semalam masa akak tidur, akak tidur kat mana semalam? Sabarlah, aku tak habis cerita lagi ni. Semalam akak tidurlah dekat tidur bawah lah dekat katil kan. Semalam engkau ke yang tutup lampu? Katil? Mana ada engkau dekat katil tu semalam, kak? Ya, aku yang tutup lampu sebab tak ada orang kat bawah. Dek, kau jangan macam-macam, dek. Kau tak nampak ke abah tidur kat lantai? Aku tidur dekat sebelah dia, cumanya aku dekat atas katil. Ya, aku nampak abah, tapi aku tak nampak kau dekat atas katil. Dik, aku yang besar macam dugong ni pun kau tak nampak ke aku atas katil? Betul, kak. Semalam kau tak ada dekat dalam bilik. Kau tak ada dalam bilik mama. Aku tanya mama. Mama kata kau tidur dekat bawah. Padahal aku daripada bawah masa nak tutup lampu tu. Kak, apa benda yang kau nak cerita tadi, kak? Jadi masa tu saya dah mula bingung, Hafiz. Macam mana adik aku tak boleh nampak aku masa tu? Jadi saya pun buka lah cerita pasal ketuk cermin sliding door tu. Tapi sebenarnya kisah ketukan sliding door tu bukanlah kali pertama. Beberapa bulan yang lepas saya pun pernah juga temankan adik solat dekat ruang tamu ataupun ruang TV yang sama. Solat isyak tapi lewat malam juga. Dan masa tu saya baring dekat katil yang sama. Dan waktu tu juga terdengar bunyi macam ada orang mendengus, macam marah di sebalik sliding door tu. Dan 3 kali saya dengar suara mendengus. Dia macam marah sangat, macam dengar macam tu. Dan waktu tu saya hanya mengharapkan supaya adik saya cepat habis solat dan kita orang terus naik ke atas. Jadi bila dia habis solat, saya ajak adik saya pergi ke dapur. Dan dekat sana saya tanya, "Dek, kau dengar ke tadi?" Kak, kau pun dengar juga ke? Tak khusyuk solat aku tadi tau. Jadi lepas kita orang bercakap pasal benda tu, tingkap dapur pula berbunyi. Tak 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 tak. Gangguan dekat rumah tu selalulah, tapi benda tu tak pernah munculkan diri lah. Dengar bunyi ketukan, dengar bunyi mendengus. Tapi kadang-kadang saya masih tertanya-tanya tau. Kenapa adik tak nampak saya masa saya tengah tidur dekat bawah? Apakah benda yang mengaburi mata adik saya ni? Wallahualam, saya pun tak tahu, Cip. Jadi itulah kisah seram pendek yang saya ingin kongsikan dengan Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang keempat yang dikongsikan oleh Sophie dengan kisah dia yang berjudul Ketukan dan Mendengus. Siapa pernah ada pengalaman yang macam ni? Tengah tidur-tidur kat bawah kan? Bunyi ketukan-ketukan.
Okey, cerita pendek ataupun cerita seram pendek saya semalam. Okey, lepas kita dah habis live show semalam kan, untuk penonton-penonton di saluran TikTok kita ada buat extra time sikit kan. Penonton-penonton di saluran merah, bukannya kita tak pernah buat extra time, okey, di saluran merah, tapi jarang sekali lah. Tapi kebiasaannya kalau extra time yang saya buat, saya akan buat di saluran TikTok lah. Dan selalunya extra time ni bukanlah orang kata cerita-cerita seram ke apa, tapi dia more pada macam update-update yang terkini, tanya khabar, borak-borak, sembang-sembang kosong, melayankan orang dekat chatting dan sebagainya. Jadi lepas dah settle tu semua, saya pun okeylah, lepas dah habis live, saya pun keluar. Saya pun teruslah pergi tengok anak-anak saya lah, sebab anak saya ada 2 orang yang tengah menangis pada ketika tu. Jadi saya cuba untuk tenangkan diorang apa semua, dan saya pun baring. Jadi bila saya baring, sebab sekarang kita orang tidur dekat hall tau. So bila saya baring dekat hall tu dengan tilam apa semua, so anak saya yang first, second dah tidur gone. Okay, tinggallah yang third dan juga yang keempat ni. Jadi yang keempat ni pun dah tertidur. So yang nombor 3 ni lambatlah sikit sebab dia tengah tengok Beyblade masa tu dekat TV. Dia tengah layan kartun. Then after a while dia tertidur. Jadi bila semua dah tertidur, takkan saya nak tengok Beyblade pula kan. Saya pun tutuplah TV. Saya tutup TV, saya pun layanlah handphone saya, layan. Ini kena buka lagu seram sikit ni kejap Saya buka. Okay, saya pun layan. And then tak lama lepas tu, okay, bagikan gambaran rumah saya tu sekarang ni tengah gelap. Semua gelap Semua gelap. Hanya bertemankan cahaya daripada handphone saya ni, itu yang pertama. Lagi satu, ada limpahan cahaya lampu jalan sedikit daripada luar. Tapi itu pun dah ditapis dengan langsir lah. Jadi cahaya lampu jalan tu orang kata tak adalah terlampau terang sangat. Saya tengah lepak, tengah scroll TikTok masa tu kan, tengok TikTok shop, barang-barang apa yang boleh beli kan. Tengah tengok. Dan saya terdengar macam bunyi benda digeledah, ataupun benda yang orang macam dah bunyi greg, bunyi macam tu tau. Macam ni bunyi apa kan. Lepas tu saya slowkan volume saya. Jadi saya slowkan volume saya. Saya layan lagi. Dan saya alihkan telefon saya tu, tengok dekat anak-anak saya lah. Saya tak naklah pasang torchlight tu. Saya alihkan telefon tu, tengok dekat anak-anak saya. Okay, anak-anak saya semua dah tidur, wife saya pun dah tidur semua kan. Saya tengok balik, layan. Selang 5 minit, ada lagi bunyi macam ada benda yang menggeledah kan, dekat bahagian dapur tau. Tapi dia bukanlah macam menggeledah pinggan mangkuk ke apa, bukan. Tapi dia more pada macam dia bertukang punya juga. Macam greg macam tu. Macam apa benda ni kan. Jadi saya tak naklah bangun. Saya tak nak pergi check apa benda, sebab saya takut jumpa benda bukan-bukan kan. Jadi saya okey lah, ini macam dah lain macam kau ni So saya off phone saya letak tepi. Jadi dalam masa tu, dalam keadaan saya tengah baring, saya tengah peluk anak nombor 4 dengan anak nombor 3, saya tengah peluk, saya tengah baring lah. Jadi saya memandang ke siling baring. Paling lama tau, dalam 10 minit macam tu lebih kurang. Diam je. Otak saya masa tu tengah blank, tengah macam serabut kan? Bukan blank, dia macam tengah serabut, macam apa benda. Dan bunyi sekali lagi. Macam apa benda pula ni kan. Apalah. So saya ambil keputusan, saya tutup mata, saya just nak tidur. Tapi masa saya tutup mata, saya nak tidur ni, saya punya badan ni out of sudden jadi macam meremang sampai ke atas. Tapi saya tak nak buka mata lah. Dia meremang sampai ke atas, dan bunyi benda yang macam seolah-olah menggeledah, macam bunyi benda bertukang gerugak ni masih lagi ada di kawasan bahagian dapur ataupun di bahagian laundry area. Dia ada dua penyebab dia. Satu, berkemungkinan ada gangguan. Okey, berkemungkinan. Okey, saya just fikir meluas sikit lah Berkemungkinan ada gangguan. Yang kedua, bunyi tu datangnya daripada dryer ataupun mesin pengering kan, antara dua ni. Tapi bila fikir-fikir kembali kan, mesin pengering mana ada baju dekat dalam tu, sebab kan semua baju dah dikeluarkan dan dah diletakkan dekat dalam bakul, dah berada dekat hall. So wallahualam, saya tak tahu apa benda yang saya dengar, tapi benda tu agak mengganggu lah. Dan saya tak boleh tidur sampai pukul 3 lebih lah, pukul 2 lebih nak dekat pukul 3 pagi lah kan, tak dapat nak tidur disebabkan bunyi tu macam berterusan lah, gergak macam
So masa saya tengah tutup mata kan, saya macam okay lah, you know, whatever it is kau nak buat apa kat belakang tu kau buat, okay, tapi tolong kau jangan muncul depan aku, kau jangan tunjuk muka kau kat aku. Itu je saya minta kan. Jadi itulah kisah seram pendek saya kan. Saya tak ada nampak kelibat apa-apa, cuma bunyi-bunyian je lah, bunyi-bunyian kan. Macam last few weeks tu yang saya kena, yang terdengar seolah-olah macam kucing tengah mengait pasir kan, macam itu kan. Padahal kucing saya dekat kaki saya kan. Siapa pula yang tengah menguis pasir dekat bahagian belakang. So ini bunyi lain pula. Jadi wallahualam. Okey, jom kita dengarkan kisah kita seterusnya. Kisah yang kelima. Lima, betul. Kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Iskandar. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kalau kita sebut pasal badang, mesti korang fikir cerita rakyat si badang yang makan muntah gegasi lepas tu jadi kuat tu, betul tak? Kan? Tak pun badang Datuk Alif Syukri. No. Bukan badang tu, okey. Yang aku nak ceritakan ni adalah tentang badang api. Jadi badang api ni, dia adalah sejenis makhluk halus yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Tapi dah tentu yang muda-mudi ni tak kenal pun. Jadi setiap kali kalau kita kaitkan ataupun kalau benda berkait dengan api, mesti korang rasa penanggal, kan? Ya, tapi berdasarkan apa yang saya dengar dan juga baca, tetap ada perbezaan dia, kan? Dan salah satunya ialah badang api ni tidak mempunyai usus terburai macam penanggal. Dan badang api juga boleh terbang dekat udara dalam keadaan kepalanya berapi tapi tak ada rambut panjang macam penanggal. Jadi ini perbezaan dia. Jadi kalau penanggal tu dah tentu dia akan makan janin bayi yang baru lahir. Tapi berbeza dengan badang api, makanan dia adalah katak. Jadi oleh sebab tu, ada sesetengah tempat, terutamanya sawah padi, anda boleh lihat badang api ni berkeliaran memburu katak selepas hujan berhenti. Dan hal ini berlaku kerana pada waktu ni katak-katak sedang gairah berkeliaran. Jadi badang api ni tak bahaya ke dekat manusia? Dia makhluk halus kan? Dah tentu bahaya. Tapi tak adalah bahaya sampai tahap makan dan juga bunuh orang, tidak. Badang api ni selalunya dia akan kejar orang sekiranya dia sedar yang korang tengah perhatikan dia. Kalau korang lagi tak laju, badang api ni akan langgar korang sampai korang jatuh. Main langgar lagi ke? Langgar lagi lebih kurang. Kalau orang langgar lari pun kena tangkap. Ada yang mengatakan kalau badang api ni kalau langgar korang, kalau nasib korang tak baik, korang akan kena satu penyakit misteri. Badan naik ruam, lepas tu bernanah, kan? Dan yang paling memeritkan adalah nanah tu akan berdarah. Kan? Dan pedih dia tu Allah ajalah yang tahu. Dan perubatan moden pasti akan menyatakan itu adalah penyakit kulit biasa. Sekiranya anda ada tanda-tanda ni, jumpalah ustaz yang pandai tentang perubatan Islam. Jadi melalui perkongsian cerita pada zaman waktu sekolah, yang pertama dikirimkan oleh salah seorang kawan sekelas masa bersekolah dekat Perak. Dekat belakang rumah nenek dia ada tempat badang api selalu berkunjung. Dan kawasan yang berpaya dan juga sering jadi tumpuan hujan lah dekat situ. Dan daripada jauh kita memang boleh nampak sekumpulan badang api seolah-olah macam berpesta mencari makanan, iaitu katak. Dan perkongsian yang lain pula adalah berdasarkan atuk saya semasa muda-muda. Atuk dengan nenek ni dulu selalu keluar awal menuri getah seawal jam 4 pagi tau Pis. Dan katanya pada waktu ni jugalah banyak badang api ni berkeliaran. Malah
Arwah nenek saya pun pernah nampak badang api tu turun ke arah pokok getah yang di tengah torey tu. Ya, di tengah torey pagi-pagi tu, dia nampak badang api tu turun ke bawah. Tapi dia tak sempat langgar, kan? Badang api tu terbang balik ke udara. Kuasa Allah pada ketika tu lindung nenek. Jadi cerita yang saya nak ceritakan ni adalah sekadar pengetahuan lah untuk kita semua berdasarkan penceritaan dan juga perkongsian yang saya terima. Jadi kalau katakan korang ada benda yang pelik dan misteri, bolehlah korang kongsikan pengalaman ataupun penceritaan. Aku pun nak dengar juga, kan? Jadi dengan ini saya tamatkan penulisan saya ni, Fiz. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Iskandar dengan kisah dia yang berjudul Badang Api. Okey, sebelum kita teruskan dengan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka, yang masih lagi setia menyokong perjalanan The Segment. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Saya dikurniakan orang-orang ataupun subscriber seperti anda yang menjadi tulang belakang kepada The Segment untuk terus bergerak ke hadapan, untuk terus menyajikan konten-konten yang menarik untuk anda semua, insya-Allah. Okey. Dan juga tak lupa kepada anda yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan anda. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah yang dikongsikan oleh Kak Lia. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak berkongsikan tentang pengalaman berkenaan dengan bangunan lama Hospital Sungai Buloh. Kepada yang tak tahu, Hospital Lama Sungai Buloh ni dulu terkenal sebagai hospital untuk pesakit kusta. Jadi daripada 18 buah blok, hanya 3 je yang masih lagi digunakan. Tapi ni masa dululah. Sekarang tak tahu apa jadi. Okey, untuk tu saya nak cerita ataupun saya nak kongsi 3 cerita lah secara keseluruhan yang berlaku pada saya dan juga kenalan. Jadi ini adalah cerita yang pertama. Saya pada waktu tu kena admit dekat Hospital Selayang disebabkan menghadapi limfo apa benda tak, saya tak ingat. Kan? Pada awal dia pihak doktor tak dapat nak trace langsung penyakitnya tu. Jadi disebabkan itu, sepupu saya terpaksa di-refer ke Hospital Sungai Buloh kerana lebih ramai pakar. Jadi pada hari pertama dan kedua tu, sepupu saya berada dekat ward 4C yang terletaknya di bangunan kompleks baru. Tapi pada hari ketiga, sepupu saya terpaksa ditukarkan ke ward bangunan lama, iaitu bekas hospital kusta. Sebenarnya tak jauh pun, kan? Dekat je dengan hospital baru. Jadi sepupu saya kena pindah atas sebab ada pesakit baru yang nak masuk yang perlukan perhatian yang lebih terperinci. Jadi dipendekkan cerita, saya tolonglah mak kepada sepupu saya ni, ataupun saya tolonglah makcik untuk bersiap pindah ke ward baru dekat bangunan lama ni. Jadi si sepupu pula dah naik ambulans terlebih dahulu. Jadi lebih kurang dalam 10 minit lebih awal daripada kita orang lah, kan? Jadi perasaan seram tu ada juga, disebabkan itu adalah first time masuk ke bangunan lama. Selama ni dengar-dengar cerita je, dengar-dengar cerita orang-orang, termasuk pakcik sendiri. Jadi bila dah sampai je masuk dekat pekarangan hospital tu, apa yang saya lihat adalah tempat tu macam sangat redup tau. Redup, tenang, dan tersangatlah sunyi sepi gitu. Dengan potok yang berusia probably lebih puluhan tahun,
Ada pokok yang tumbang, ada tumbuhan paku pakis, akar berselirat dan sebagainya ni. Jadi bila lalu dekat kawasan tu, semua ward yang tengah kosong tu tak ada penghuni tau. Pintu, tingkap setiap blok semua bertutup rapat. Pak Guard pun tak nampak kecuali Pak Guard di guard house, dekat entry depan. Jadi bila masuk dekat kawasan macam tu, dengan keadaan yang macam tu, mustahil tak ada perasaan creepy tau. Mustahil. Jadi sampailah dekat blok bangunan ward teratai. Saya pun park kereta sebelum nak keluarkan barang-barang yang nak dibawa masuk ke dalam ward. Jadi bila dah selesai, saya pun berjalanlah. Saya berjalanlah ke arah blok teratai ni ataupun ward teratai ni. Dan masa saya tengah berjalan dekat blok ward teratai ni, masa itulah terasa seperti ada orang sedang memerhatikan saya tau. Terasa seram, terasa meremang pada masa yang sama dalam keadaan yang sangat sunyi kat situ. Jadi saya jalan, saya macam siap gosok-gosok lagi tengkuk saya ni, macam apa benda ni kan. Jadi bila sampai je dekat ward, saya tengok susunan katil pun macam hospital zaman-zaman dulu tau. Sebab susun atur katil pesakit tu macam dorm style, ala-ala macam barrack camp askar. Partition langsir pun tak ada. Kaunter pula tak ada disebabkan dua nurse sibuk ke sana ke sini di antara ward lama dan juga ward baru sebelum tamatkan shift dan digantikan dengan nurse shift malam. Macam gila old school hospital ni kan. Dan pada ketika tu jam dah nak dekat pukul 6.30 petang. Dan keadaan dekat luar dah beransur gelap sebab nak masuk time maghrib lah. Jadi sepupu saya pula dah terlelap selepas dapat orang kata drip dapat drip water tu, dia dah terus terlelap. Jadi dia pendekkan cerita, nurse maklumkan yang malam tu lepas dalam pukul 9 macam tu akan masukkan lagi satu pint darah disebabkan Dr. Trace yang sepupu saya ni mengidap anemia. Jadi makin pelik pula lah bila fikir, macam mana doktor boleh detect dua jenis penyakit dalam satu masa kan? Tapi tak apalah, itu kerja doktor kan. Itu cerita yang pertama lah. Cerita yang tak ada nampak kelibat sana sini, tapi more pada perasaan yang kurang senang, perasaan creepy, perasaan seram. Jadi cerita yang kedua pula, saya dengan makcik masih lagi dekat ward sebelum bertolak balik ke rumah dekat Bukit Terbangsa. Masih lagi kat situ. Dan kita orang tengah menunggu nurse dan juga doktor yang bertugas untuk uruskan darah, tambah darah dan sebagainya. Jadi lepas kedua-dua datang, borang pun telah ditanda tangan. Tapi seorang lagi nurse ni sepatutnya membawa beg pint darah tu sebelum belum lagi kunjung tiba tau. Nurse tu yang sepatutnya ditugaskan untuk bawa satu pint beg darah ni tak sampai-sampai. Jadi setelah beberapa minit barulah nurse tu datang bawa beg darah kan. Dan nurse tu pasangkan jarum pada tangan dan gantungkan beg tersebut. Dan doktor tadi tu dah keluar lebih awal lah. Jadi lepas dah selesai, lampu dah ditutup separuh dan keadaan terus sunyi disebabkan pesakit lain ada yang dah diberi ubat, ada yang dah tidur kan. Tapi masih lagi ada pesakit yang belum tidur. Jadi pada ketika tu belum sempat keluar daripada pintu utama ward teratai tu, sepupu saya minta tolong panggilkan nurse sebabkan darah dekat dalam tiub tu tak mengalir turun dan tersangkut dekat tengah-tengah tiub. Dan tangan dia dah mula sakit tau. Jadi saya macam okey. Saya pun teruslah pergi ke kaunter. Dan bila saya sampai dekat kaunter, seorang nurse pun tak ada. Jadi saya pun tanya dekat guard tepi koridor ni kan. Dan dia cakap nurse pergi beli makan jap dekat kedai luar. Jadi bila nurse tu dah balik daripada tapau makanan dia tu, terus makcik saya suruh dia tengok semula tiub darah yang tersumbat. Dan masa ni saya nampak nurse tu dah cabut drip dan juga tiub salur daripada beg darah tu. Dia dah cabut tau. Barangkali nurse tu tak perasan yang beg darah tu punya salur dekat hujung tiub tu dah terbuka kan? Jadi saya pun cepat-cepatlah cakap dekat nurse yang darah dah terkeluar daripada tiub dan darah tu memang banyak tertumpah dekat lantai. Dan makcik saya pun cakap juga dekat nurse. Dan nurse tu pula cakap tadi elok je bertutup hujung tiub saluran drip darah. Tapi dia rasa macam pelik, macam mana boleh terbuka sampai tertumpah kat lantai. Dia cakap macam tu pula. Macam apa benda ni kan? Dia kata dia tak perasan. Dia kata benda tu elok tertutup, macam mana boleh terbuka dan sebagainya.
Jadi nurse pun ada cakap yang dia nak pergi minta tolong vendor daripada Redicare datang untuk bersihkan darah yang tertumpah daripada beg. Puas lah kan, puas saya tunggu kat situ. Tapi bayang staff Redicare pun tak sampai-sampai dekat katil sepupu saya ni. 10.15 malam. Guard pula dah suruh mana-mana penjaga keluar sebabkan nak kunci pintu utama ward. Dia suruh balik lah kan, waktu melawat dah habis. Dekat bangunan lama ni dia ada kelonggaran sikit bagi penjaga ataupun pelawat yang berada dekat dalam ward berbanding dengan ward bangunan baru. Macam ward bangunan baru pukul 9 kena gerak. Tapi ward bangunan lama pukul 10, 10.30 kan. Jadi sebabkan vendor staff Redicare ni daripada tadi tak sampai-sampai, makcik saya dah decide nak balik ke rumah sebabkan dah penat, badan pun dah melekit-lekit. Sebab tu makcik saya minta izin pergi ke toilet sekejap sebelah belakang tu, sementara saya masih lagi dekat katil sepupu menunggukan makcik dan juga staff Redicare ni. Jadi pada ketika tu tengah berbual-bual dengan sepupu, dan secara tiba-tiba kunci kereta yang saya timang-timang daripada tangan saya, macam dah borak-borak dengan dia, saya timang-timang kunci tu kan. Secara tiba-tiba kunci yang saya timang-timang ni terlepas pula daripada tangan dan jatuh ke bawah katil. Dan dia macam jatuh terperosok bawah katil. Jadi masa tu macam alamak. Kejap aku nak ambil kunci aku jap. Jadi saya pun tundukkan kepala. Nak ambil kunci dekat katil lah, dekat bawah katil tu. Dan masa saya tengah nak ambil pada ketika tu, saya terperasan ada mata kepala macam ada kelibat berwarna hitam dekat bawah katil. Bila saya tengok, nampak rupa macam kongkang tau. Badan warna hitam, mata merah macam biji saga, badan berbulu-bulu. Lepas tu lidah dia pula panjang menjelir-jelir kan. Berjelir-jelir panjang menjilat darah-darah yang tumpah kat lantai tu. Dan lidah dia pula dijelirkan macam biawak yang makan telur ayam. Macam tu lah lebih kurang, dia macam keluar masuk macam tu kan. Dan apa yang saya ingat pada ketika itu adalah dia masih tengah jilat-jilat darah tu on the spot. Dan dia jilat darah tu. Dan sempat benda tu toleh ke arah saya dengan mata dia yang merah tu. Masa tu bis, rasa menggigil lutut ni. Bila dah dapat capai kunci tu, saya terasa jari jemari tangan saya ni sejuk sangat. Dan tak berani nak jeling ke tempat sisa darah tumpah tu. Terus saya bangun daripada lantai dan saya tengok sepupu saya dah terlelap. Dan kebetulan makcik saya baru keluar daripada toilet dan terus ajak saya balik bila tengok anak dia dah tidur. Dan staff Redicare masih tak sampai-sampai. Sampaikan makcik saya terpaksa pesan dekat security guard yang nak lock pintu ward tu. Dia kata kalau nampak staff Redicare, tolong cuci darah yang tumpah tu cepat-cepat. Jadi Fiz, pada hari berikutnya, lebih kurang dalam pukul 8 pagi, saya dengan makcik sampai dekat ward teratai. Tengok staff Redicare ada dekat tepi katil sepupu saya, tengah bersihkan darah yang tumpah, darah yang tumpah semalam tu pada pagi tu. Kebetulan waktu tu sepupu saya panggil mak dia lah. Jadi dia tengah borak-borak dengan mak dia. Dia kata malam tadi tu masa tidur malam dia asyik terjaga, disebabkan dia terdengar macam ada orang renyukkan kertas dekat bawah katil dia ni. Dia takut. Lepas tu dia panggil staff nurse ataupun dia panggil staff nurse kat kaunter, tapi langsung tak ada respon. Lepas tu kiri kanan katil pun tak ada pesakit yang lain. Yang hanya tinggal adalah barisan katil belakang je yang ada pesakit. Jadi bila makcik saya dengar cerita daripada anak dia, dia pun juga, kamu ni mimpi tak? Dia cakap itu kan. Jadi pada saya yang dah ternampak makhluk serupa kongkang bersaiz budak yang berbulu pada malam semalam tu, saya hanya tutupkan mulut saya tak cerita apa-apa langsung pada mereka berdua ni. Dan hampir 2 minggu dia warded dekat Hospital Sungai Buloh, dan Alhamdulillah dia dapat berpindah semula ke Ward 4C petang beberapa hari kemudian. Dan ini adalah pengalaman sebenar saya, dan ianya betul-betul berlaku pada diri saya, serta pengalaman yang agak menakutkan bagi diri saya ni. Tak ada tokok tambah, tak ada rekaan. Itu adalah cerita yang benar. Semuanya original.
Hanya Allah aja yang maha mengetahui apa yang saya nampak pada malam kejadian. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Iskandar. Bukan Iskandar, sorry. Oleh Kak Lia. Dengan kisah dia berjudul Wat Kusta Sungai Buloh. Okey. Itu dia guys, 6 cerita yang kita dah ketengahkan pada malam ni. Dan insyaAllah besok hari Khamis kita akan bertemu lagi dengan lebih banyak kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda, jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.